Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa ala salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wahtada bihadih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Fiqhul Islami yang dikarang oleh Ustaz Sulaiman Rashid. Kita berpindah ke muka surat 472, iaitu tajuk kewajipan khalifah terhadap agama dan rakyat. Kewajipan khalifah terhadap agama dan rakyat. Saya ulang sedikit walaupun kita dah baca dua, patut hari ni yang ketiga lah. Kata pengarang kitab, garis besar kewajipan khalifah sebagai berikut. Yang pertama, membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang disepakati, yang mujma' alaih, serta memberikan keluasan, kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing, baik dengan ilmu pengetahuan maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadat atau berupa urusan kehidupan. Adapun yang bersangkutan dengan pemerintahan seperti politik negara, keamanan, hukum, pengadilan, maka khalifah berhak menguatkan pendapatnya dia masalah ijtihadiyah sudah bermusyawarah dengan halul halli wal aqdi. Ini berat tanggungjawab seorang khalifah. Yang pertama, membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang disepakati serta memberikan keluasan. Okey. Mana-mana nas-nas agama yang disepakati oleh para ulama, yang dikenali dalam bahasa Arabnya mujma' alaih, maka hendaklah seorang khalifah melaksanakan kekuasaannya yang diberi oleh Allah Ta'ala, melaksanakan tanggungjawabnya itu. Bukan sekadar nas yang bersangkut paut dengan masalah ibadat, termasuklah nas yang bersangkut paut hubungan sesama manusia, hubungan sesama manusia dengan Allah yang dikenali dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Kena dia jalan berlaku. Baik. Dan seterusnya masalah-masalah ijtihadiyah, naklah seorang khalifah memberikan keluasan pemikiran kepada rakyat yang mana dia berhak berijtihadiyah. Apa maksud ijtihad ni? Apa maksud ijtihad? Ijtihad ni kaum muslimin dan muslimat kalian, kita terbagikan kepada dua. Ijtihad yang berbentuk hukum hakam dan ijtihad yang berbentuk cara kehidupan manusia. Kalau ini tak berkait dengan hukum hakam, beri keluasan kepada mereka. Kalau baik dengan hakam, kalau bersangkut dengan hukum hakam, ini berilah kepada orang yang berhak untuk ijtihad. Contohnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau nak menanam padi, setahun 2 kali ke, setahun 3 kali ke, itu beri keluasan. Jadi tapi kalau berkait dengan masalah hukum hakam, masalah agama, maka tak boleh berilah kepada rakyat seluruhnya.
ini kena beri kepada orang yang pakar atau orang yang mendalami sesuatu hukum. Baik. Dan seterusnya, tanggungjawab seorang khalifah mentamfizkan. Tamfiz ni bahasa Arab, bahasa kita melaksanakan. Tamfiz melaksanakan. Pak Din tak catik, nanti lupa. Mentamfizkan hukum antara orang-orang yang berselisih atau mendamaikannya. Begitu juga hukum yang bersangkut taut dengan Allah semata-mata, seperti hudud, ringkasnya pengatur pengadilan. Naklah dia melaksanakan hukum-hukum. Kalau terdapat perselisihan, tanggungjawab khalifah kena selesai. Jangan duk biar macam tu. Kan ada sebut dalam hadis Nabi SAW, setelah mana sembahyang zuhur, ini hadis ni masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimallahu ta'ala. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kabilah Ansar, orang Ansar dari perkilah Amr bin Auf, mereka berselisih di antara mereka. Sedangkan Nabi ketika tu baru lepas salam je. Lalu Nabi SAW terus meninggalkan tempatnya, dan Rasulullah tak buat pun ba'diyah zuhur, terus menyelesaikan perbalahan tersebut. Sampai menyelesaikan perbalahan itu, ingin masuklah waktu asar. Masuklah waktu asar. Bila masuk waktu asar, bila pun azan. Lepas tu tunggu sekejap, sebagaimana biasa, lebih kurang 15 minit, 20 minit, Nabi tak datang lagi. Lalu kata Abu Bakar, kata Bilal kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah SAW sudah lewat pada waktu yang biasa. Sudikah engkau menjadi imam? Kata Abu Bakar, kalau engkau sudi, aku boleh jadi imam. Okay, kita berhenti gitu. Di sini satu dalil nak menunjukkan kalau imam rawatib tak ada, imam yang biasa bertugas yang dilantik tak ada, maka yang berhak untuk menentu siapa jadi imam adalah Bilal. Ya? Jangan tolak sana, tolak sini. Ini tak, bila tu imam tak ada, orang ni tolak sini, orang tolak gini. Betul tak betul? Bukan di sinilah, tempat lain. Betul tak betul? Sekejap tolak ke Haji Z, sekejap tolak ke Pak Dim. Pak Dim pun tak nak, Haji Z pun tak nak. Betul tak betul? Itu dia. Contohnya lah. Siapa jadi Bilal contohnya? Kalau wak jadi Bilal, minta jadi Bilal. Minta jadi Bilal ni, misalnya, apa nama, Encik Kasim kena balik pada umrah, minta dia jadi imam. Contohnya. Balik dia ke? Balik dah. Tak mau peluk aku pun dia. Baik, minta tak apalah. Masa bila yang ada hak kaum muslim dan muslimat akhlak. Baik. Ringkas ceritanya kan. Lepas tu Abu Bakar pun jadilah imam sebab Nabi lewat masuk. Kerana apa? Sampai menyelesaikan masalah umat. Pertama, Nabi bersegera, Nabi tak buat ba'diyah zuhur. Yang kedua, boleh melewatkan waktu kaum muslim dan muslimat akhlak. Boleh dia lewatkan asar itu. Boleh lewatkan waktu solat untuk menyelesaikan masalah. Itu sebabnya kewajipan seorang pemimpin, kalau berlaku persisihan di kalangan orang ramai, dia kena cepat-cepat selesai. Jadi baik. Habis. Tak kira siapalah. Sebab apabila dilantik jadi rakyat, bila jadi pemimpin, mana rakyat berbalah, tak kisahlah kaum muslimin. Tinggalkan ketepian, tepikan masalah parti, selesaikan masalah rakyat. Boleh tu? Betul. Baik. Okey. Walaupun dia dilantik atas nama parti tu dia menang. Tapi kalau masalah rakyat kena selesai. Jadi dia. Baik. Habis. Okey. Lepas tu sambung adik-adik kan. Abu Bakar pun takbir, Allahu Akbar.
Masa Abu Bakar takbir tu, tiba-tiba ketika tu baru Nabi datang. Bila Nabi datang, orang pun bertepuk tangan. Pumpak bertepuk tangan. Abu Bakar tidak ada lagi, orang faham kata buat tak cakna lagi. Jadi jadi bila Abu Bakar buat tak cakna lagi, orang pula bertepuk tangan lagi, pelupuk, kuat pula tu. Lalu barulah Abu Bakar berpaling, bertalih dia. Lalu kamu ketika itulah Nabi masuk di celah-celah saf. Nabi pun beri isyarat kepada Abu Bakar terus meneruskan solat. Jadi di sini satu dalil nak menunjukkan kalau orang jadi imam, tiba-tiba dia tersalah, orang kata subhanallah, dia tak tahu benda kesalah dia. Dia tak tahu. Dia ingat ke Hajarul Aswad. Subhanallah, tak tahu kesalahan dia. Ketika tu dia boleh berpaling. Boleh balik. Bolehlah makmum beri isyarat. Benda yang salahnya beri isyarat. Tentang hadis yang mengatakan abang siapa beri isyarat pada imam, bila tahu isyaratnya batal solatnya, hadis tu dhaifun jiddah. Hadis tu tak sabit pun. Itu dia. Apa syarat dia? Rupa-rupanya tinggal satu rukun. Imam tak tahu isyarat makmum. Apa ni? Ya. Imam tak tahu syarat makmum. Akhirnya makmum pun, imam kata ni itromain punya syarat. Baik. Tercabut tayar dia. Baik. Lepas tu kamu, kalau sekiranya tak begitu, tak tahu, maka akhirnya Abu Bakar pun bertakbir, lalu turun ke bawah. Turun, Nabi pun naik. Boleh kalau permulaan solat. Tapi kalau sekiranya di sinilah kata para ulama, boleh seorang tu turun kalau melihat ada orang lebih afdal daripada dia. Jadi macam Abu Bakar tadi, dia tak nak naik jadi imam, tak nak teruskan sembahyang ni kerana ada Rasulullah belakang dia. Maka atas dasar ni ulama fiqh kata, kalau orang jadi imam, tiba-tiba dia tak tahu mana salah dia, subhanallah, tak tahu, kamu semua boleh tu imam tu turun jadi makmum, makmum boleh naik jadi tu imam, tak batalkan solat. Boleh faham tu? Boleh. Kecoh dah. Kalau mengaji tak kecoh lah kaum muslim-muslim. Mana salah aku dah reti ya. Betul. Akhirnya dia turun jadi makmum, imam makmum naik jadi imam. Pun boleh dalam Islam ni. Kan cantik tu. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, maka selesailah solat. Bila selesai solat, maka akhirnya penekan nikah ceritanya, lalu Rasulullah kata, ya Abu Bakar, apa yang menghalangkan kamu untuk menjadi imam setelah mana aku bersyarat? Kata Abu Bakar, tak layak bagi anak Abu Quhafah menjadi imam depan Nabi. Jadi nak katanya kaum muslimin, sampai Nabi melewatkan solat bagi menyelesaikan masalah rakyat. Itu boleh. Baik. Okey ya. Lepas tu barulah Nabi SAW buat ba'diyah zuhur selepas itu. Lepas mayasa, Nabi buat ba'diyah zuhur. Maka inilah satu dalil diambil oleh pendapat-pendapat muhaddisin dan di kalangan fuqaha. Boleh kalau orang tu dah biasalah buat sesuatu ibadat, tiba-tiba luput dia, terluput, maka boleh ganti dia waktu yang lain. Baik. Habis. Yang ketiga, kena segeralah, jangan jadi berbalah besi. Seorang pemimpin kena tu. Sekarang isu sekarang ni, isu tak habis-habis lagi nama Allah ni. Seorang pemimpin kena selesai cepatlah, jangan beri orang jahil menyesal. Boleh bang itu? Selesaikan kaum muslimat kalian. Sekarang ni habis-habis tak habis-habis lagi timbul masalah tu. Boleh tak penggunaan nama Allah bagi orang yang bukan Islam? Bagi kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun ada tapi yang peliknya, yang menyelesaikan masalah ni siapa dia?
Siapa dia? Orang jahil. Zulkifli Nurdin. Lok-lak tu. Apa nama? Yang seorang tu macam nama ayah aku. Nuhoma. Khalid Samad. Sebut belaka lah kan. Dari segi perbincangan ilmiahnya tak salah kaum muslim-muslimat sekalian. Tapi kalau kita takut mengelirukan, maka pemimpin buat putusan langsung kaum muslim. Selesaikan masalahnya. Di negara kita tak boleh. Selesai mah. Kaum muslim-muslimat selesaikan. Orang ni bercakap memang tak selesai masalah. Tok Mufti pun cakap tak selesai sebab Mufti pun tak mau pakat. Kalau Mufti no gaduh, kata kafir selalu. Habis orang Arab kafir belaka. Orang Arab, kamu bebas dalam bahasa Arab. Tulis nama Allah tahu. Kalau gitu orang Arab pun kafir juga. Macam mana macam tu? Sampai kita tak ada panduan. Dalam masa orang-orang tak ada panduan. Jadi selesaikan. Jadi. Dah lama dah kan? Tak habis-habis lagi. Jadi. Baik. Dan seterusnya. Yang ketiga. Abang kita sambung malam ni. Menjaga keamanan umum agar penghidupan segenap umat manusia terjamin dengan aman tenteram. Ini tugas dia. Siapa-siapa nak jadi pemimpin, itu tugas dia. Jadi kalau dia tak boleh buat, jangan jadi pemimpin. Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap umat manusia terjamin dalam aman tenteram. Betul-betul. Tak usah dia bangkit dari isu ni kaum muslim-muslimat kelan. Dia nak jadikan rakyat dia dalam keadaan tenteram. Buat api air. Betul tak betul? Buat tali air. Itu tugas dia. Tugas dia. Komunis boleh jadi pemimpin. Boleh buat juga benda macam tu. Sebab itu tugas pemimpin. Baik. Kalau tidak, jangan jadi ya. Baik. Yang keempat. Bermesyuarat dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nasnya. Yang qat'i. Dan tidak pula ada ijma', terutama hal yang mengenai kenegaraan seperti peperangan, mengenai politik luar dan dalam negeri. Naklah seorang pemimpin sifat dia kena bersuara dengan wakil-wakil rakyat dia. Kalau sekiranya satu perkara itu tidak terdapat dalil yang qat'i, dalil yang putus. Dalil yang putus apa dia? Dalam Quran tak sebut, dalam hadis tak sebut. Jadi nak menyelesaikan masalah isu itu, maka dia kena mesyuarat di kalangan wakil-wakil rakyat dia. Masalah kenderaan dan politik. Macam-macam kaum muslim-muslimat lah. Letih awak jadi pemimpin ni. Kadang-kadang orang komen cukup sedap. Orang buat komen cukup sedap. Suruh dia jadi pemimpin nak tahu. Gua ni gamak. Kan? Jadi kita terang belaka lah kaum muslim-muslimat lah. Baik. Habis. Yang seterusnya. Yang keterusnya. Yang kelima. Ada satu kisah, ada cerita sikit ni. Di dalam negeri Selangor. Jadi. Minta maaf ya, tapi malah sebut tempat dia. Sebelum dia jadi pemimpin, sedap cakap. Gini. Bila dia jadi pemimpin, tak kerti buat kerja. Di negeri Selangor ni, ada peruntukan untuk memajukan kampung. Jadi ketua kampung kena buat kerja. Jadi ada untuk memajukan kampung, ada peruntukan dia. Jadi ketua kampung kena buat kertas kerja apa yang nak diperlukan memajukan kampung ni. Jadi kena buat. Orang lain semua buat belaka. Ada seorang ni sedap cakap tu, tak rajin buat. Dan dia terpilih ketua kampung yang terbaik di Selangor kerana tak pernah claim duit kerjaan Selangor. Kenapa? Tak buat kerja. Pandai Pak Haji Hashim pun nak. Betul. Jadi begitulah keadaan kampung dia. Itu dia. Susah macam tu kaum muslimat kalian. Itu dia. Bila dah tutup dah,
Bila dah tutup, buat dah. Aku tak buat kertas kerja lagi. Aduh, dah reti. Jangan cakap sebelum jadi pemimpin, sedap cakap. Bila buat kerja, tak reti. Betul-betul. Baik. Orang macam ni letak jawatan biar orang lain pula naik. Baru jadi. Baik. Habis. Pak Din macam tak setuju je aku cakap macam tu. Pandang lain macam je. Betul kan muslimin dan muslimat pula. Jangan nanti. Wallahu a'lam. Panah Imam Manai habis dah situ. Okey ya. Habis. Yang keenam. Yang keenam. Yang kelima. Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan sekuat-kuatnya, yang merupakan kuatannya dapat menolak segala kemungkinan dari serangan musuh yang akan mengganggu keamanan atau ketentraman dalam negeri. Tanggungjawab pemimpin kena jaga batas-batas negeri. Jangan dirusuh oleh musuh. Itu tanggungjawab dia. Jadi baik. Baik. Tak boleh pun sejengkal pun musuh boleh ambil tanah batasan orang Islam yang dipimpin oleh orang Islam. Memang tak boleh. Jadi. Tapi jangan cakap macam ni. Kita tak benarkan walaupun sejengkal. Rupanya banyak jengkal dah lepas dah. Itu masalah juga kaum muslim dan muslimat. Sejengkal pun kita tak benarkan. Itu dia. Tapi banyak jengkal ada lepasnya. Itu dia. Kena jaga. Baik. Baik. Yang keenam, jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batas diizinkan oleh agama. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam kitab jihad. Yang dimaksudkan dengan kewajipan nombor 5, nombor 6 ini ialah mengatur ketenteraan, maksud dia. Kenalah kaum muslim dan muslimat kalian. Baik. Okay. Melakukan peperangan terhadap musuh bila sampai pada batas-batas yang diizinkan. Jadi dalam ini kita rujuk pada bab jihad dulu. Itu sebabnya kalau Imam Syafi'i punya pendapat, iaitu setiap setahun satu kali. Setiap setahun sekali wajib sebuah negara itu dia untuk berjihad melawan musuh. Tak dapat tidak. Jadi dia. Itu sebabnya begini cerita dia kaum muslimin. Tapi sesuai kedak pada zaman kita ni, wallahu alam. Pada zaman dulu macam nak menyebarkan Islam kan, sampai ke negeri China. Pergi hantar tentera ke negeri China. Jadi dia. Jadi suruh mereka kaum muslim muslimat kalian buat satu perkara. Pertama sekali ajak mereka dakwah lah, ajak pada Islam. Kalau mereka tak mau ajak pada Islam, kita damai cara lain, iaitu beri jizyah. Kalau jizyah tak mau, baru perang. Tapi tak ada orang buat negara macam tu tak. Sekarang ni lah. Ada tak? Mereka boleh buat? Jadi maksudnya tak ada lagi lah kaum muslim muslimat kan. Maksudnya kalau begitu ialah kekuatan itu tidak. Tapi itu sebab mereka ni pula kaum muslimin dan muslimat kalian, dia lagi serang negara orangnya. Segala sistem dunianya dia boleh buat. Itu dia. Okey. Sebab kekuatan tu tak ada. Jadi baik. Kalau ikut kenalah. Tapi kita berpandu kepada kekuasaan yang ada lah. Baik. Yang ketujuh, mengatur kemakmuran menurut apa yang diizinkan oleh agama, seperti menyusun Baitul Mal, mengatur perniagaan dan perdagangan, pertanian sebagainya. Yang dimasukkan sini Kementerian Kemakmuran dan Kewangan. Ini adalah itu kerja dia. Memang betul. Kena orang pandai lah. Tak semestinya kena alim ulama'. Kadang-kadang bawa alim ulama' ni dia tak pandai dari sudut
mengatur ekonomi dan keuangan. Jarang kaum muslimin, jarang kita tu. Jadi baik. Ini tak apa, beri kepada orang-orang yang pakar tak apa. Baik. Okey. Yang ke-8, macam surau. Kalau kita nak bincang macam surau lah, masjid surau kan ada lujnah masing-masing kan. Lujnah hariat kematian contohnya, lujnah pembangunan surau dan masjid, betul-betul. Jadi lujnah pembangunan surau masjid, dia pandai dah cari macam mana nak lawa ke masjid, betul-betul. Itu dia. Betul, baik. Habis. Cuma kalau comel letak ekong lagi comel pula. Jadi baik. Baik. Okey. Dia bukan begitu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mana nikmat Tuhan beri itu kita ambil lah, kita pakai. Betul tak betul? Baik. Nanti mana yang kata, tak carilah sponsor yang nak beri kat ekon, nak beri bayaran elektrik tiap bulan. Betul tak? InsyaAllah. Baik. Yang ke-9, nak dia bekerja sendiri untuk mengamati dan memperhatikan soal yang diserahkannya pada wali-walinya. Dia hendaklah bergaul dengan semua lapisan masyarakat, tidak boleh mengasingkan diri bersenang-senang sendiri. Seorang pemimpin ni dia kena menusuk dalam apa? Dalam lapisan masyarakat. Tak boleh dia pemimpin, dia duduk tempat dia je, tak boleh. Kan itu sebab para sahabat dulu, kaum muslimin dan muslimat kalian, tiap-tiap malam mereka ada masa mereka berjalan tengok apa rakyat dia buat. Seorang pemimpin dia tak ada buat perbezaan, aku pemimpin, dia rakyat. Dia kena buat menusuk dalam lapisan rakyat. Alangkah bagusnya macam tu ya. Itu sebabnya Umar Ibn Aziz, masa dia jadi pemimpin kaum muslimin, badan dia kurus selama 2 minggu. 2 minggu dia jadi pemimpin, badan jadi kurus. Lalu orang bertanya kepada isteri dia, kenapa? Dia kata saban malam dia tak lena tidur. Balik sana, balik sini, memikir hal rakyatnya. Payah nak carilah. Santai nak kata ke orang, kalau aku jadi pemimpin 2 minggu tak boleh kurus, makin naik lagi ada. Betul tak betul? Pak Den suka je. Jangan buat perli macam tu. Betul tak betul? Ada pemimpin yang kurus ke pemimpin yang gemuk masa jadi pemimpin? Itu dia. Habis yang kan satu malam semua orang tahu kan kisah ini, ya Umar berjalan dengan seorang sahabat, dia tengok hal rakyat dia berjalan malam-malam tu. Dia kena menusuk lah. Baik. Berjalan malam-malam kan dia tengok di satu tempat padang yang jauh ada kelipan api. Kelipan api di tempat yang asing, di padang pasir yang jauh. Umar pun pergilah ke tempat tu, berjalan tempat tu. Tengok-tengok, bila pergi tempat tu ada seorang wanita bersama dengan anak-anaknya. Kisah ni cukup masyhur. Wanita anaknya sedang menangis teresak-esak. Jadi Umar pun tengoklah apa yang kata Umar, tanya wanita tu, kenapa budak-budak menangis? Kata mereka kelaparan, nunggu makanan. Tanya mana suami? Suaminya sudah mati dalam medan perjuangan. Umar pun tengok apa dia masak. Rupa wanita tu masak batu, letak dalam periuk dia batu, jerang air. Supaya apa? Makanan tak ada, bekalan tak ada. Jadi untuk mengelakkan jangan mak anak dia menuntut sama menangis tu, jadi mak tengah masak, tunggu sebentar, bila orang letih tidur. Lalu orang perempuan tu tak kenal Umar. Dia orang kata, perempuan tu kata, masa zaman Abu Bakar dulu kami tak begini, naik Umar kami jadi macam ni. Jangan main kaum muslimin. Jangan. Jadi baik. Bismillah. Umar kaum muslimin balik.
Balik malam tu dalam riwayat kata malam hari raya. Dia mempunyai 1 guni setengah gandum. 1 guni setengah gandum. Umar pikul gandum tu. Allahu Akbar. Payah ni nak carinya. Payah kamu muslim kalian. Susah kan? Macam mana pemimpin nak boleh pikul gandum? Tersalah. Susah. Ustaz pun payah juga kamu muslim. Ustaz reti cakap je kadang-kadang. Kadang-kadang nak bubuh makanan pada orang payah. Suruh beri bubuh ke dia. Betul tak betul? Ada lagi tu? Oh, cepat sangat kena ke ustaz. Baca hasil ni cepat sangat malam ni. Betul-betul. Ada juga kaum muslimin dan muslimat kelak. Dia tak ada nak ulur pinggan ke orang. Dia suruh orang ulur ke dia semua. Kalau macam ni jadi pemimpin susah kaum muslimin muslimat kelak. Betul tak betul? Jadi kadang-kadang duk arak orang belanja dia semua. Dia nak belanja orang tak ada. Betul-betul. Duk minta ikan pating pada orang. Betul-betul. Sampai orang tu kata ada, dia kata tak ada. Baik. I'm sorry ya. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat sekalian, Umar ni pikul. Dia pikul ni. Tapi ada seorang sahabat, wallahu a'lam tak seingat perbacakan, Ubay bin Ka'ab. Nak pikul. Umar kata ini bukan tanggungjawab kamu, dia tanggungjawab aku. Dia yang pikul. Lepas tu sampai dekat perempuan tu, dia uli tepung sendiri, dia tukang masak. Umar yang masak. Tak kisahlah sedap tak sedap pun, asal dia masak. Lepas tu akhirnya dia berikan. Lepas tu dia kata pada perempuan, pagi esok datang ke Baitul Mal, ambil hak kamu. Kata orang tu, kalau engkau jadi pemimpin, alangkah bagusnya. Betul tak betul? Ya kamu. Umar menangis saja dalam buat rakyat dia, kamu menangis sungguh. Basuh Umar ni, dia mendahulukan diri dia, rakyat dikemudiankan. Dalam buat satu-satu kesenangan, kesusahan, dia dulukan diri dia. Dan mendahulukan kesenangan untuk rakyat dia. Ini Umar. Jadi mendahulukan kepayahan untuk diri dia, untuk kesenangan rakyat dia. Oh payah. Sekarang ni rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Semua dahulu belakang. Jadi lepas tu kaum muslimin, pagi esok baru orang tu perasan, rupa malam tadi Umar. Malam tadi Umar. Betul tak? Ini kata seorang pemimpin kena menusuk di dalam rakyat. Tu jangan orang jadi wakil rakyat, tak kira lah hak mana-mana pun yang nak cakap Islam ke tak cakap Islam pun. Jangan pula wakil rakyat masa dekat kepala raya baru nampak muka. I'm sorry no. Pak UMNO ke DP ke apa, bukan raya baru nak nampak muka. Lepas pilihan raya tak nampak muka. Awal lagu tu tak menjadi jadi dia tak menjadi. Tak apa, sebut belaka kan. Sebut belaka. Susah kaum muslimin dan muslimat, susah. Jadi dia, ya Allah, letih. Jadi tu sebab orang jadi pemimpin kaum muslimin, dia boleh pahala banyak. Sebab Nabi kata pemimpin yang adil ni duduk sekali dengan aku, begitu dia tak kelak. Bayangkanlah kalau dia buat baik kaum muslimin, dia tolong orang. Orang ni dia buat baik, orang lain pakat turut belaka. Dia yang mencipta kebaikan, orang pakat turut. Bukankah pahalanya adalah dapat direct selling, orang panggil. Boleh direct selling. Itu cara baik. Tapi kalau dia buat maksiat, orang pakat turut, boleh dosa pula kat dia. Jadi dia. Masa jadi orang kaum muslim muslimat, kalau tu sebab jadi pemimpin ni, dia tak ada kepentingan buat peribadi dia lah. Ada bagi dia. Tapi itulah untuk islah pada manusia. Memang cukup mencabar. Cukup mencabar. Baik. Ambil. Baik. Kadang-kadangnya dia bukan jadi pemimpin besar, jadi pengurusi masjid pun. Masjid pun tak datang.
Tempat lain ni saya cerita ni, saya tak tahu. Dia jadi pengurusi masjid, jadi AJK masjid, tapi dia tak datang masjid. Apa cerita lagu tu? Minum air sekali lagi. Bismillah. Letih tu kamu sini. Letih. Hai Allah. Itu sebab dalam hadis kata, iza usnida amru ila ghairi ahliha pantajru sa'ah. Kalau disandarkan satu urusan itu bukan ahli dia, maka tunggulah kedatangan kiamat. Baik. Habis ya. Dan seterusnya majlis syura. Majlis syura. Tu kadang-kadang ulama yang warak kamu sini, dia kata saya tak reti memimpin. Ceramah boleh, memimpin saya tak reti. Allah cantik semula. Ada seorang hamba Allah kaum muslim-muslimat kalian, tuan-tuan kenal aku kalau sebut nama dia. Orang suruh dia bertanding, dia tak hendak bertanding. Dia tak hendak bertanding. Yelah, aku bercakap pun tak reti. Yang aku reti ceramah je. Dia dia. Tapi orang minta juga dia. Tapi dia tak hendak. Betul tak betul? Tahu siapa dia? Tak tahu? Ustaz Kazim nama tak naik. Tahu? Nama tak naik. Jadi baik. Ada seorang hamba Allah, baguslah dia. Jadi berkata-kata saya ni tak, saya tak reti nak buat apa, dia tak pandai nak apa semua sekali, dia kata. Tapi yang aku reti kalau ceramah bagi kat aku lah. Tak apalah, dia boleh ceramah begini gini. Yang ustaz dia macam suara Haryanto, apa nama dia? Dia macam tu kamu semua. Orang suruh dia tak nak. Dia bukan dia tak pandai mengatur. Alhamdulillah lah ada orang macam tu. Betul tak betul? Tu bagus. Baik. Ustaz Kazim pun okey lah kamu semak kelan. Kalau nanti dia tak pakai pendapat dia, nanti buat apa? Betul tak betul? Alhamdulillah. Bagus. Atas tu syukur alhamdulillah. Betul kamu macam. Kalau nanti dia pun tak pakai pendapat dia, buat apa? Kan? Baik. Kalau nanti Pak Din dengan aku berebut habis. Cakap tu terang. Baik. Habis. Berperlu aku malam ni. Baik. Yang seterusnya ialah kaum muslim majlis syura. Apa dia majlis syura ni? Baik. Majlis syura. Pemesyuaratan dalam segala urusan yang tidak ada nas qat'i. Nas qat'i ini yang putus daripada Quran dan hadis lah ya. Baik. Dan tidak ada pula ijma'. Tak ada pula ijma' ulama' di kalangan para sahabat. Kata Syekh Muhammad Rashid Redha, ini mufti di Mesir. Baik. Pemesyuaratan ini sepenting-pentingnya kewajipan khalifah. Sebenarnya permesyuaratan hendaklah dilakukan dalam segala urusan, baik yang ada nas, persyaratan tentang cara dan jalan mentahfizkan, melaksanakan, apalagi yang tidak ada nas. Persyaratan dilakukan secara ijtihadiyah yang berdasar pada kemaslahatan. Tentang keterangan surah ini telah kita tulis firman Allah Ta'ala surah Syura. Jadi begini ya, apa dia maksud surah ni? Iaitu pemesyuaratan pemimpin dengan ahli-ahli mesyuarat dia. Ahli mesyuarat dia dalam menentukan satu perkara, sama ada berkait dengan nas untuk dilaksanakan atau tak berkait dengan nas yang berkait dengan masalah isu-isu kenegaraan. Maka pemimpin ni dia tak boleh guna kepala dia seorang, dia guna mesyuarat. Nantilah orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Betul? Nanti maka ni dipanggilkan syura dengan tujuan untuk yang baik, untuk mencari kebaikan belaka. Dia tak boleh guna seorang dia. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kan Nabi SAW kaum muslimin, kita tengok Nabi kan dalam perang Khandaq, Nabi buat syura tak? Dalam perang Khandaq, perang Ahzab kan,
Khandak pun kata, kita berperang ni, Nabi tanya, kita nak duduk di Madinah ke ataupun kita nak perang di luar Madinah? Siapa yang boleh beri pandangan? Maksudnya tentera Ahzab ni ramai ni, 10,000 orang. Nak lawan tentera Islam cuma 3,000. Jadi Nabi SAW dalam bab ini Nabi bermesyuarat. Dia mesyuarat, minta pandangan orang ramai. Baik. Jadi ada kata, ya Rasulullah, kita ni berperang di luar Madinah lah. Orang perempuan kata, ya Rasulullah, kita perang dalam mana? Perempuan beri pendapat juga. Jadi, kerana kalau perang dalam Madinah, kalau kiranya orang-orang musyrik yang datang di lolong rumah kami boleh juga balun mereka, boleh juga melontar mereka. Tengok orang perempuan dulu. Jadi akhir sepakat nak kata luar Madinah. Lepas tu lantasnya kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, adakah nak kata luar Madinah ni merupakan wahyu ataupun keputusan orang ramai saja? Rasulullah kata ini bukan wahyu tapi keputusan. Maka Salman Al-Farisi kata, ya Rasulullah, bagaimana kalau peperangan ini kita galikan parit? Daripada kita perang luar saja hentam gitu, kita buat parit. Parit itu dia panggil khandak kamu semua. Itu daripada hujung sana. Kan ada terkenal dengan Masjid 7. Masjid 7. Sekarang ni tak ada dah. Nak bilang 7 pun tak ada. Tak tahulah Cik Kasim baru ni berjumpa, mana ke tahu. Musim maklan. Jadi tak ada dah. Digalikan parit. Sekarang ni dah kampus dah. Tak ada dah kampus. Jadi kampus yang perang tu cantik lah. Tu sebab Salman Al-Farisi gali parit ujung ke ujung, dia punya lebar parit tu kamu ni sekitar kuda tak boleh melompat. Bekas kuda tak boleh melompat, kuda tak lepas melompat. Besar mana agaknya? Ada dinding ke dinding tu? Aja saya macam pandai main kuda je dia. Oh ya ke? Baik. Baik. Jauh makna dia. Jadi kaum muslim sekitar tu, maksudnya luas lah ya. Luas. Gali. Jadi alhamdulillah, jadi tentera musyrik tak boleh lalu. Tak boleh melompat ke sana. Lagipun orang Islam pun jaga di di tebing-tebing parit itu. Alhamdulillah. Lepas tu apa kata orang beriman? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Ada mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba datang pertolongan Allah Taala yang dikatakan angin taufan yang sejuk hingga menghalau orang-orang musyrik itu. Cantik. Ini masalah surah dia panggil. Baik. Apa ya? Masuk waktu juga. Ada kambing. Kita tanya masuk waktu, hari ni ada kambing. Itu balarah sungguh kamu semak tu. Baik. Jadi dah surah kata berhenti, kita berhentilah nak kata gua. InsyaAllah kita sambung. Ini tak ada apa, cuma saya nak ringkaskan dalam bab ini ialah kaum muslimin dan muslimat sekalian, mana-mana seorang nak pimpin, siapa-siapa juga dia kena ada surah dalam menghadapi itu semua. Tak boleh gunakan akal dia sendiri. Kadang-kadang setengah orang tu kalau beri keputusan salah dengan putusan dia, canggah putusan dia, satu tindakan. Tidak. Ini kelapangan. Dan insya-Allah lain kali kita sambung hilangnya hak kepimpinan. InsyaAllah ni bab takhir ni. InsyaAllah kuliah akan datang. Ini maksudnya bab takhir dah. Kita bincang. Kita bincang dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akikah. Nanti doa sikit lagi akikah. Akikah ya. Paisak. Buat lalu Subhanakallah wa bihamdik.